Kota Baharu adalah ibu negeri bagi Kelantan Darul Main. Bandar ini merupakan bandar tertua di sebelah pantai timur Semenanjung Malaysia. Perjalanan kami ke Istana Jaha telah mengambil masa selama 30 minit dari Universiti Malaysia Kelantan ke pusat bandar. Istana Jaha yang terletak di sisi Istana Balai Besar di tengah-tengah bandar Kota Baharu adalah contoh warisan seni bina Melayu yang indah dan menarik. Sekiranya anda berkesempatan berkunjung ke sini, Istana Jaha dan istana-istana lain di sekitarnya jelas kelihatan di tengah-tengah bangunan baru dan moden. Ia telah dikenali dengan nama Istana Jaha kerana reka bentuk seni binanya merupakan seni bina tradisional Melayu Kelantan. Muzium ini pada asalnya merupakan Istana Raja Bendahara Long Kudur bin Sultan Ahmad. Ia dibina pada tahun 1887. Istana ini juga pernah menjadi tempat persemayam beberapa sultan yang pemerintah termasuk almarhum Sultan Ismail Ibni Sultan Muhammad yang keempat pada tahun 1920 hingga 1944. Bayaran masuk dikenakan adalah sebanyak RM2 untuk orang dewasa dan RM1 untuk kanak-kanak, manakala pengunjung antarabangsa pula perlu membayar sebanyak RM4 untuk orang dewasa dan RM2 untuk kanak-kanak. Waktu operasi muzium ini dibuka pada setiap hari kecuali hari Jumaat, bermula jam 8.30 pagi hingga 4.45 petang. Muzium Adat Istiadat ini telah ditubuhkan pada tahun 1992 dan upacara perasmiannya telah disempurnakan oleh Al-Sultan Kelantan Tunku Ismail Petra Ibni Almahus Sultan Yahya Petra pada 27 Julai 1992. Bangunan Istana Jaha ini dibina 4 persegi panjang dan mempunyai 2 tingkat berkeluasan yang sama. Di sini dipamerkan pelbagai jenis adat istiadat di Raja Kelantan sejak zaman berzaman. Selain daripada itu juga turut dipamerkan juga jenis-jenis tekstil, alat perhiasan, pakaian dan barang-barang tembaga. Bangunan ini sendiri telah melambangkan seni reka bangunan dan hiasan Istana Kesultanan Kelantan yang terkenal. Ruang tengah. Ruang tengah ini digunakan sebagai ruang utama untuk mempamerkan istiadat persandingan pengantin. Ruangan tengah ini juga digunakan untuk mempamerkan berbagai jenis alat kaum wanita seperti gelang kaki, rantai leher, dokoh, kerongsang dan lain-lain. Tekad Melayu. Tekad Melayu ini merupakan seni halus hasil kerajinan tangan berasaskan adat tradisional dengan menggunakan benang emas di atas kain baldo ataupun sutera. Ruang serambi. Ruang serambi terletak di bahagian kanan dan kiri ruang surong. Kedua-dua bilik ini digunakan untuk mempamerkan adat istiadat diraja. Bilik di sebelah kanan digunakan sebagai bilik bertunang, di mana segala peralatan dan perkakas yang digunakan semasa istiadat pertunangan berlangsung dipamerkan. Manakala bilik di sebelah kiri pula digunakan sebagai peraduan. Bilik ini digunakan oleh pengantin diraja selepas istiadat persandingan. Berbagai jenis peralatan dan sajian kuih-muih untuk santapan pengantin turut dipertontonkan.
Berlaga lembu adalah sebuah permainan pada zaman dahulu. Permainan ini dikatakan diadakan adalah untuk menggalakkan masyarakat mereka agar menjaga dan juga memelihara lembu atau kerbau dengan baik. Selain itu, terdapat juga koleksi tembaga yang turut dipamerkan di Istana Jahar ini. Antaranya ialah seperti kebok laksa tembaga, batir tembaga besar, peluk tembaga, dan juga bekas tembaga yang bertuduh. Terdapat juga koleksi kain songket yang dipamerkan di ruangan bahagian bawah Istana Jahar. Keindahan kain songket terpancar melalui kehalusan jalinan benang emas dan juga benang yang berwarna-warni, serta gubahan berbagai reka corak yang diilhamkan oleh penenun itu sendiri daripada alam semula jadi. Di sudut belakang Istana Jahar pula terdapat dua buah tangga yang berpusing. Tangga ini berfungsi untuk menghubungkan tingkat 1 dan juga tingkat 2. Tangga ini diperbuat daripada besi tuang yang diimport khas daripada luar negara. Di tingkat 2, keseluruhan lantai dan juga dinding adalah diperbuat daripada kayu cengal. Pembahagian ruang dan juga koleksi pameran yaitu seperti ruang surong, ruang peraduan, dan juga ruang pakaian. Kelantan merupakan salah satu negeri yang kaya dengan ukiran kayu pada masjid, wakaf, istana, rumah dan sebagainya. Seni ukiran kayu Kelantan didapati banyak persamaan dengan yang terdapat di selatan Thailand, terutama di Patani. Ukiran kayu adalah kerapian signifikan dalam elemen seni bina orang Melayu. Pada dinding-dinding bekas istana zaman Sultan Muhammad keempat, terdapat tulisan khat fulus yang indah. Ayat-ayat Al-Quran yang diukir termasuk ayat daripada surah Yasin. Bilik peraduan digunakan sebagai balai pameran untuk mempamerkan adat istiadat diraja pada zaman dahulu. Bahagian bilik peraduan diraja mempamerkan adat melenggang perut. Di bahagian kanan bilik peraduan pula mempamerkan adat menyambut kelahiran. Bilik sebelah kanan digunakan untuk mempamerkan peralatan dan adat membelah mulut, bercukur dan buaian putera-puteri diraja. Struktur bumbung dalaman Istana Jahar diperbuat menggunakan kayu cengal dan ia menjadi pilihan utama kerana mudah dikerjakan.
Di samping itu, motif tumbuhan seperti pucuk rebung turut digunakan dalam seni bina Istana Johor. Motif pucuk rebung boleh dilihat pada bahagian andang-andang. Pucuk rebung mempunyai makna tersendiri dalam masyarakat Melayu dan agama. Hiasan ekor itik yang terdapat pada bucu bumbung Istana Johor berfungsi mencantikkan lagi seni bina tersebut. Pemilihan atap singgora sebagai struktur atap pada bahagian luar adalah kerana atap jenis ini mampu menyerap air semasa hujan dan dapat mengurangkan suhu panas pada bangunan, serta sememangnya atap singgora ini menjadi pilihan para bangsawan. Pada bahagian belakang bangunan Istana Johor ini terletaknya balai senjata yang mempamerkan alat-alat senjata lama negeri Kelantan. Di Balai Senjata Istana Johor mempamerkan alat-alat senjata Kesultanan Melayu Kelantan seperti keris, lembing, badik, kelewang dan lain-lain juga disimpan sebagai salah satu simpanan yang berharga agar tidak hilang dan lapuk ditelan zaman. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsi tentang keunikan yang terdapat di Istana Johor atau kini lebih dikenali sebagai Muzium Adat Istiadat. Diharap sedikit perkongsian daripada kami ini dapat memberi manfaat kepada para penonton. Sehingga berjumpa lagi, terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Bye.